أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab api yang membakar kerana tidak bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur ingkar amatlah berat. Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dan dialah yang amat pengampun, lagi amat pengasih. Tuhan yang mempunyai aras yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka ialah kaum Fir'aun dan Samud, kaum Nabi Saleh. Kaummu wahai Muhammad bukan saja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Sedang Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau perkara sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Setelah dinyatakan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman dalam ayat yang dahulu, sehingga mereka menggali parit, meletakkan kayu api sebanyak-banyaknya, dinyalakan api ke dalam parit itu dengan sebesar-besarnya. Setiap orang yang beriman lelaki dan perempuan dicampur ke dalam api yang membakar. Disebut dalam hadis, siapa giliran seorang perempuan bersama dengan anak yang masih menyusu, bila ditahan di tepi parit itu, sama ada dia pilih beriman, dicampur dalam api, menyebabkan perempuan itu dalam keadaan serba salah. Sama ada rela dicampur dalam api sekali dengan anak dia yang tak berdosa apa, tak tahu apa, ataupun dia bercakap dengan kufur, selamatkan anak dia.
Tiba-tiba Allah jadikan kanuk yang menyusu itu bercakap. Wah ibu, segera. Jangan lambat lagi. Lalu dicampur dengan anak dia sekali. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Memilih rukhsah dan azimah. Kerana di sana ada ayat firman Allah Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman. Ayat ini diturunkan oleh Allah. Memberi rukhsah kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Apabila ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah diseksa bersama dengan dia. Lalu ayah dan ibunya dibunuh. Memilih mati. Ammar yang tidak tahan. Diseksa terus bercakap dengan kalimah kufur. Dia dibebaskan. Lalu dia pulang menemui Nabi SAW. Dan Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang beriman. Di sini para ulama mengatakan ada dua pilihan. Sama ada memilih azimah. Azimah ialah memilih mati. Bersama dengan Islam. Bunuh-bunuhlah. Yang kedua memilih rukhsah. Memilih kemudahan. Bercakap dengan kalimah kufur, hati tidak redha. Lari, lepas tu selamatkan diri. Dua-dua boleh berlaku. Dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan pada ayat itu. Tetapi memilih azimah lebih afdal. Memilih azimah, memilih mati lebih afdal daripada memilih hidup. Ada ulama pula mengatakan memilih rukhsah dalam keadaan membawa fitnah yang lebih besar. Sekiranya dia boleh menyelamatkan orang lain lagi dengan sebab dia tipu. Dia boleh selamat orang lain lagi, tak jadi kafir. Maka dia pilih rukhsah itu untuk menyelamatkan orang lain. Bukan untuk menyelamatkan diri dia. Kadang-kadang dia mati boleh meneguhkan iman orang lain. Tengok kepada keadaan. Kepada keadaan ini. Ini juga berlaku pada dua orang sahabat Nabi. Bila Nabi menerima surat Musailamah Al-Kadzab. Musailamah daripada Bani Hanifah yang mengaku jadi Nabi. Dia temu dengan Nabi, minta jawatan. Nabi kata, aku tak beri jawatan. Tak beri jawatan kamu. Kalau mau minta lepas tamah aku pegang ni, aku tak beri kamu, Nabi kata. Lalu dia balik ke kampung dia, ke negeri dia, pengikut dia ramai, puluh-puluh ribu pengikut dia. Dia tulis surat ke Nabi, dia Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kita bagi separuh bumi. Separuh untuk aku, separuh untukmu. Lalu Nabi tulis surat. Min Muhammad Rasulullah ila Musailamah al-Kadzab. Daripada Muhammad Rasulullah dan daripada Musailamah pembohong. Musailamah pembohong. Lalu Nabi suruh dua orang sahabat pergi. Bawa surat dekat Musailamah. Dua sahabat ni tanya, mau percaya dah Muhammad Rasulullah? Dia kata percaya. Percaya dah aku ni Rasulullah. Ling aku pekak dia. Aku tak dengar. Dia bunuh kawan ni. Dia bunuh. Dia tanya sekarang lagi, mau percaya dah Muhammad Rasulullah? Percaya. Mau percaya dah aku Rasulullah? Percaya. Saya belaka. Balik. Dia berbalik ke Madinah. Yang pertama mati syahid. Yang kedua memilih rukhsah. Memilih rukhsah. Ini dalam dua keadaan. Tengok kepada keadaan. Memilih mati syahid
atau memilih kemudahan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ayat yang kita baca ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memberi fadilat kepada mereka yang memilih untuk mati syahid. Dan Allah memberi amaran kepada mereka yang menggoda orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Sama ada menggoda, menyaksa, membunuh supaya orang tak ikut Islam. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyeksa orang-orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Kerana dia beriman. Kerana dia nak ke Islam. Dia nak berajaran Allah. Thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Bagi mereka azab neraka jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Ini berlaku dalam peristiwa Ahzab yang disebut dalam surah ini. Zaman ni berlaku juga. Kalau mau ikut Islam, naik pangkat. Kalau mau ikut Islam, tak naik pangkat. Kalau muda ikut Islam, naik pangkatmu. Naik pangkatmu. Ini dia. Samalah. Menggoda orang-orang yang beriman. Menggoda. Kalau mu tak ikut Islam, boleh benda. Kalau mu ikut Islam, tak boleh benda. Termasuklah kerja-kerja menyeksa orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Kalau ikut syariat Allah, tak beri bantuan. Tak ikut syariat Allah, beri bantuan. Ini menggoda orang-orang yang beriman. Tuhan kata ingat, mereka yang menyeksa orang-orang yang beriman, sama ada membunuh, menahan kehidupan dia, menahan pangkat dia, menahan kebolehan dia, menahan apa saja. Kerana dia nak ke Islam. Kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adabu jahannam. Bagi mereka azab neraka jahannam. Walahum adabul hariq. Dan bagi mereka azab yang membakar. Kalau tak bertaubat. Kalau bertaubat, diampun oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, Inna Allah yadhaq al-qatil wal-maqtul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa, Nabi kata. Allah Ta'ala ketawa. Suka. Suka dengan yang layak bagi Allah Ta'ala. Di mana orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-dua masuk syurga, Nabi kata. Yang pertama, dia berperang. Fisabilillah. Dibunuh oleh yang kafir ini. Dia mati syahid masuk syurga. Lalu yang kafir ini pula, dia beriman, dia bertaubat. Dia berjihad dan dia mati syahid. Masuk syurga pula dia. Iaitulah Sayyidina Hamzah dan Wahsy. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, yang mati dalam perang Uhud. Apabila Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, mengupah Wahsy. Wahsy ialah seorang hamba daripada Afrika, Habasyah, yang bijak, lancar lembing. Kalau dia lancar lembing, tepat lembing dia. Kalau mula bunuh Hamzah, aku mendehkakanmu. Lalu Wahsy pergi perang Uhud dan mencuri, membunuh Sayyidina Hamzah dengan dia lancar lembing. Maka mati Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Mayat Sayyidina Hamzah dicincang. Dipotong hidungnya, dipotong, dibelah dadanya, dipotong kemaluannya. Diambil hatinya. Nak ditelan, tak ditelan. Marahnya orang kafir dicincang. Dan Nabi sangat sedih bila tengok pak saudara dia mati. Dan Nabi mengutuk sekerah-kerahnya apa yang dibuat ini. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Dengan takdir Allah Ta'ala, Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah tadi masuk Islam. Masuk Islam. Dan dia berperang zaman Sayyidina Abu Bakar menentang Musailamatul Kadzdzab yang dibaca kisahnya tadi. Di mana Musailamah ni terkenal dengan ganas. Tentera dia ganas. Dengan ganas sehingga Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu yang memimpin pada tentera menyerang
tentera Musailamah gagal. Tak boleh. Menyebabkan banyak yang dapat luka-luka. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu untuk membantu menyerang tentera Musailamah al-Kadzdzab. Lalu dikempung kota dia dalam masa berapa lama, dan mereka dapat merempuh dan masuk dalam kota, dan ditakdirkan Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah ni dikatakan membunuh Musailamah, dan dikatakan dia syahid dalam pertempuran ini, menunjukkan bahawa di sana mereka yang bertaubat. Dia balah, dia tebus kesalahan dia dengan dia menegakkan Islam sehingga dia mati pula. Dia bertaubat, dia buktikan taubat dia. Maka dia mendapat kelebihan itu. Di antara Suhail bin Amr yang berunding dengan Nabi. Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kami tak pernah dengar bisa tulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Sayyidina Ali tulis Muhammad bin Rasulullah. Suhail bin Amr kata aku tak terima Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Berlaku perbalahan dalam perundingan Hudaybiyah. Suhail bin Amr ini masuk Islam. Menunjukkan di sana ada orang-orang yang bertaubat, yang menyeksa orang-orang yang beriman, buat zalim pada orang yang beriman. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Taubat mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tak bertaubat, mati dalam keadaan kafir, jawab dia azab jahannam, azab neraka jahannam, dan bagi mereka azab yang sangat membakar. Di mana api neraka ni memakan besi, memakan batu, apalagi manusia dah jadi apa. Itulah, dan tak mati pula dalam keadaan seksa. Innal ladhina amanu 'amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah dia kemenangan yang paling besar. Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka yang dibakar dalam api yang dinyala sehingga menjadi abu, mendapat kemenangan yang besar. Macam mana kemenangan yang besar jadi abu? Dibakar jadi abu. Tuhan kata zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Mereka dibakar jadi abu. Menang macam mana? Menunjukkan mereka berada di alam yang lain. Ruh mereka dimasukkan ke dalam syurga. Mereka mati syahid. Mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik saja dicabut daripada jasad, terus masuk ke syurga. Zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang paling besar. Disebut pula di dalam hadis-hadis yang banyak, diampunkan segala dosa-dosa mereka. Kemudian boleh memberi syafaat kepada keluarganya yang masuk neraka. 70 orang keluarga yang masuk neraka boleh dibebaskan oleh mereka yang mati syahid ini. Ini satu kemenangan yang sangat besar. Di sinilah berlaku di Gaza, di Palestin hari ini. Masing-masing keluarga berbangga dengan anak-anak dia, suami dia, adik-beradik dia mati syahid. Berperang dengan Yahudi. Berapa orang keluarga mati syahid? Berapa orang anak-beranak mati syahid? Berapa orang anak mati syahid? Kerana zalikal fawzul kabir. Kemenangan yang besar. Kerana kepercayaan kita adanya alam barzakh. Adanya alam akhirat. Bukan alam dunia ini sahaja. Walaupun tubuhnya hancur lebur, tubuhnya dibakar menjadi abu, tapi rohnya mendapat nikmat di alam syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, penuh dengan nikmat yang tidak terhingga. Dan itulah kemenangan yang paling besar.
Iaitulah kemenangan selama-lamanya. Ada kemenangan di atas dunia ini beberapa tahun saja. 2 tahun, setahun, 2-3 tahun, 10 tahun. 1000 tahun pun sekejap saja. Kemenangan di hari akhirat ialah kemenangan yang paling besar. Inilah yang patut dicari oleh orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini kehidupan dia dunia sehingga akhirat. Bukan kehidupan di atas dunia sahaja. Kalau kita tengok cerita, tengok filem, boleh hero kena tembak, habislah cerita. Habislah cerita. Tak ada lah mati dah. Itu orang putih. Kita orang Islam ni, bila kena tembak, ada lagi lepas kena tembak tu. Alam kubur, alam barzakh, alam dibangkitkan semula. Iaitu alam akhirat. Alam bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik di dalam syurga. Dan boleh memberi syafaat kepada saudara-saudara yang ada di alam dunia ini. Yang memerlukan syafaat dan pertolongan. Di sini disebut dalam hadis, Nabi bersabda, "Uhibbu an uqatila fi sabilillah fa'uqtal, thumma uhya fa'uqtal, thumma uhya fa'uqtal," kata Nabi. Aku mahu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Lalu aku dibunuh dengan sebab itu. Kemudian aku dihidupkan semula. Aku berjuang lagi. Dan aku dibunuh dengan sebab itu. Dan aku dihidupkan semula. Lalu aku dibunuh dengan sebab itu. Kata Nabi. Kerana mengetahui dzalikal fawzul kabir. Kemenangan yang paling besar sekali. Di sini Al-Khansa radhiyallahu anha. Al-Khansa ialah seorang penyair Arab. Ayah dia penyair, adik-beradik dia penyair. Penyair. Kerana orang Arab berbangga dengan pandainya mengarang syair. Bukan mengarang tulis, mengarang dengan cara sebut spontan. Ini kepintaran. Zuhair bin Abi Salma ni termasuk penyair yang syair dia digantung di Kaabah. Tapi syair dia banyak kata-kata hikmat. Di mana Khansa ni penyair perempuan, dia masuk Islam. Sempat dengan Nabi SAW. Dia masuk Islam. Dan dia mengiringi anak dia. Dalam peperangan menentang Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu diberitahu anak dia yang pertama mati. Suka dia. Lalu diberitahu anak yang kedua mati pula. Suka dia. Diberitahu anak yang ketiga mati. Menangis dia. Oh, tanya mengapa? Beritahu yang pertama suka, yang kedua suka, yang ketiga mati. Sebab aku suka, dia katakan anak aku berada di alam barzakh. Mendapat kemenangan. Sebab aku menangis, ini hakik, tak ada dah. Kalau ada lagi, aku nak suruh anak aku pergi lagi. Dan aku harap, aku bersama dengan mereka di akhirat, kata dia. Ini ialah sifat orang-orang yang beriman. Yang percaya pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang paling besar. Iaitulah kemenangan di hari akhirat. Kemenangan di alam barzakh. Kemenangan buat selama-lama. Bukan kemenangan sementara waktu saja. Kemenangan sementara waktu ni ditinggalkan di alam dunia. Habis. Habis begitu saja. Di sinilah Allah Ta'ala jadikan kesan-kesan Nabi Sulaiman. Kesan Nabi Daud, kesan Zulkarnain, raja-raja Islam, kesan kerajaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada, dihilangkan. Kesan pemerintahan yang adil, bukan tidak ada tamadun, tak ada pembangunan, ada pembangunan. Pembangunannya dihapuskan oleh Allah Ta'ala untuk dilenyapkan, untuk diberi pahala pada mereka di hari akhirat. Adapun yang dikekalkan bangunan-bangunannya ialah Fir'aun, Namrud, Fir'aun dan orang-orang yang seperti keduanya. Dikekalkan bangunan-bangunan dia supaya dilihat. Ini dia untuk dunia saja. Ini semua akan dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Yang kekal ialah alam akhirat. Itulah kemenangan yang paling besar. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur ingkar amatlah berat. Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan dia yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dan dialah yang amat pengampun lagi amat pengasih. Tuhan yang mempunyai aras yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka? Mereka itulah kaum Fir'aun dan Thamud, kaum Nabi Saleh. Kaum wahai Muhammad bukan sahaja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Sedang Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau perkara sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Setelah Allah menceritakan tentang kaum yang zalim, yang kafir, yang menyeksa orang-orang yang beriman, sehingga orang beriman itu boleh dibuat apa sahaja, termasuklah menyeksa dengan zalim, dibunuh dalam parit yang diletakkan kayu api sebanyak-banyaknya. Orang beriman dicampur ke dalam, lelaki dan perempuan kanak-kanak jadi abu. Allah mengatakan mereka yang kafir masuk neraka. Mereka yang beriman yang jadi abu itu menang di alam akhirat, mendapat nikmat dalam syurga yang kekal abadi, yang penuh dengan nikmat yang tidak terhingga. Seterusnya Allah memberi amaran, inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan Tuhanmu, yakni terhadap orang-orang yang zalim, yang jahat, yang melampau kezalimannya, walau bagaimana kuat kekuasaan dia sekalipun, tak boleh lawan, kerana hukuman Tuhan itu sangat dahsyat. Tak boleh sangga, tak boleh sekat. Kalau Tuhan hukum, bukan saja orang, termasuk kuasa-kuasa besar dunia, ditumbangkan hancur lebur. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Tuhan yang memulakan ciptaan dan mengembalikan. Tuhan yang memulakan ciptaan daripada tidak ada kepada ada, yang mematikan dan menghidupkan semula. Itulah Tuhannya yang menurunkan Al-Quran, yang menghantar nabi-nabi dan rasul-rasul, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ghafurul wadud. Dia juga Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kasih terhadap hamba-hambanya. Dia hebat, tak ada siapa yang melawan dia. Tuhan juga dia Maha Pengampun. Disebut dalam hadis, sekiranya orang yang beriman, percaya pada Tuhan, datang dengan dosa yang sepenuh langit, daripada bumi sampai rumbu sampai ke langit, dosa itu, dia datang untuk bertaubat, diampunkan dosanya. Diampunkan dosanya. Dengan syarat dia beriman, dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tuhan bersedia mengampunkan dosa yang sebanyak-banyaknya
Orang yang beriman, yang datang mengadu kepada Allah, merendah diri, yang mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan Tuhan itu sangat kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Apalagi hamba-hamba yang sangat taat kepadanya. Yang beriman yang sangat taat kepadanya, yang disebut dengan wali-walinya. Jangan memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah. Jangan lawan orang yang taat kepada Allah. Boleh sakitlah kalau lawan. Dzul Arsyil Majid, Tuhan yang mempunyai arash yang maha besar. Arash dalam bahasa Melayu dengan makna singgah sana, tempat raja bersemayam, itu arash. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Tidak sama raja bersemayam di atas singgah sana dia. Lebih hebat lagi. Arah ni sangat besar. Sangat besar bawah arash. Sehingga dikatakan seluruh langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi diletakkan dengan di bawah arash itu laksana cincin yang diletakkan di padang pasir yang luas. Di mana langit, bumi kecil, langit yang berkali ganda pada bumi kecil lagi dibanding dengan arash yang besar, yang hebat ini. Nak lawan Tuhan. Fa'alul lima yurid, yang boleh membuat apa sahaja yang dia kehendaki. Apa sahaja yang dia kehendaki Tuhan boleh buat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu dia boleh menghendaki sesuatu itu jadi dengan firman, jadi serta-merta. Jadi serta-merta. Allah Ta'ala boleh buat dengan kehendaknya, jadi dengan serta-merta. Tetapi Allah nak menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya, dijadikan mengikut peringkat-peringkat. Ini tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak gopoh. Tidak gopoh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala teliti, cermat, maha mengetahui, maha bijaksana. Hal ataka hadithul junud, adakah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita bala tentera yang besar, bala tentera kaum-kaum zaman dahulu yang kafir, yang menentang rasul-rasul zaman dulu, yang melawan rasul-rasul zaman dulu, Fir'aun wa Samud, Fir'aun dan Samud. Fir'aun ialah raja Mesir. Fir'aun dalam bahasa Mesir, terjemah bahasa kita, raja. Fir'aun ni bahasa, bukan nama orang. Fir'aun bukan nama orang, bahasa. Kita raja. Bahasa Qibti, Fir'aun. Maknanya dia raja. Raja yang memerintah Mesir, yang mengaku dirinya jadi Tuhan, yang mengaku dirinya boleh bagi rezeki kepada rakyat. Segala kesenangan rakyat dia yang beri. Kalau dah ikut dia susah. Ini Fir'aun. Perangai Fir'aun. Kalau dah ikut dia, susah. Kena ikut aku. Akulah yang memerintah, akulah yang berkuasa, akulah yang menyenang, akulah yang menyusahkan, akulah yang memudahkan. Kena ikut aku. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa alaihi salam untuk menghadapi Fir'aun yang zalim, yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaannya dengan tempoh yang panjang kepada Fir'aun. Bermula daripada Fir'aun, diberi isyarat oleh Allah Ta'ala melalui mimpi yang menggerunkan. Dia panggil ahli-ahli takbir mimpi dia. Masa itu ahli takbir mimpi boleh mencuri rahsia-rahsia langit. Ahli takbir mimpi yang mendapat maklumat bersyaitan yang mencuri rahsia langit, memaklumkan akan zahir seorang putera di kalangan Bani Israel, anak lelaki Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengisytiharkan undang-undang membunuh setiap anak-anak lelaki Bani Israel yang dizahirkan, dengan tujuan untuk menyekap kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba Musa yang hendak dihapuskan itu dibesarkan di dalam istana Fir'aun sendiri dengan kekuasaan Allah Ta'ala.
Ketika bala tentera Fir'aun mencari anak yang dilahirkan itu, Allah Ta'ala mewahyikan kepada ibunya dalam ketakutan, letakkan anakmu dalam kotak peranyuk melalui sungai Nil. Anak itu terdampar naik di tepi, di pengkalan singgahsana Fir'aun, lalu dipungut oleh petugas-petugas Fir'aun, dibawa ke istana. Allah Ta'ala jadikan isteri Fir'aun sayang kepada anak itu, dan Fir'aun yang sayang pada isteri dia tak jadi bunuh anak itu. Itulah Musa alaihissalam yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, yang menembusi kekuasaan Fir'aun dengan undang-undang yang sangat keras. Bunuh anak lelaki, belum besar, bunuh dulu, jangan dilahirkan. Nabi Musa AS. Tiba-tiba Musa dibesarkan dalam istana dia sendiri, dilantik menjadi rasul, mencabar Fir'aun dan ahli-ahli sihirnya. Ahli-ahli sihir Fir'aun beriman kepada Allah bila melihat mukjizat Nabi Musa. Ini adalah mukjizat rasul, bukannya sihir, bukannya ilmu sihir. Ahli-ahli sihir beriman kepada Allah. Waktu paginya kafir, petangnya beriman. Fir'aun membunuh ahli-ahli sihir ini dengan diseksa, dipotong tangan dan kaki, dibunuh dengan zalim dan kejam. Paginya kafir, petangnya masuk syurga. Ahli-ahli sihir Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun memburu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dengan bala tentera yang besar. Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Khalzum ataupun Laut Merah. Bala tentera yang jumlahnya juta, bukan ratus ribu, juta bala tentera, ditenggelamkan oleh Allah dengan Fir'aun sekali. Kisah-kisah ini dibaca oleh ahli kitab dan diketahui oleh kaum-kaum yang kemudian daripadanya. Mudah dengar cerita bala tentera Fir'aun dibinasakan. Dan kaum Samud, satu kaum yang hebat tamadunnya, memahat bukit dijadikan rumah. Bukan ambil batu bukit buat rumah, dipahatnya bukit itu dijadikan bilik-bilik rumah kediaman. Bukit yang teguh, bukit yang kuat. Ambil ada kata gempa bumi pun tak jadi apa bukit itu. Mereka berbangga dengan tamadun yang hebat, boleh memahat batu-batu yang pejal, batu-batu yang keras, boleh mempertahankan mereka. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka beriman. Mereka tak mau beriman, minta Nabi Saleh tunjuk mukjizat. Allah Ta'ala melahirkan unta daripada bukit, dikeluarkan unta, bukan beribu unta yang banyak susunya, unta yang berkat mukjizat Nabi Saleh alaihi salam untuk menguji mereka. Jangan ganggu unta ni makan, jangan ganggu unta ni makan, unta ni adalah kurnia daripada Allah. Mereka nak tunjuk nak mukjizat sangat. Akhirnya pemimpin Samud menyembelih unta Nabi Saleh untuk menghina, mencerca Nabi Saleh. Dia sembelih untanya dalam masa beberapa hari saja, dengan satu tempikan yang kuat, tempikan sayhah, tempikan yang kuat, habis mati belaka. Habis mati bergelempangan, menjadi mayat yang bergelempangan. Duduk dalam rumah yang kukuh pun tak jadi apa. Dan Allah Ta'ala tinggalkan kepada manusia di akhir zaman kesan-kesan Fir'aun. Pergilah di Mesir, masih ada piramid-piramid. Piramid ni adalah kubur-kubur Fir'aun dan keluarganya. Masih ada. Di mana mereka sekarang? Tinggal kubur saja, orangnya dah tak ada. Pergi ke Madain Saleh. Madain Saleh ni kawasan ni berada Arab Saudi sehingga Jordan. Masih ada bangunan-bangunan kaum Samud, bangunan yang tersergam. Banyak orang pergi melancong tak ambil iktibar, tak ambil pengajaran. Oh, hebat. Ini kemajuan umat zaman dulu. Orang Mesir kata ini datuk nenek kita Fir'aun ni hebat. Orang Mesir puji Fir'aun. Orang Mesir ni pokok sekular yang ada pada hari ini memuji Fir'aun. Fir'aun adalah bapa tamadun Mesir. Mereka lupa pada ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul.
Pelancong-pelancong pergi. Kita orang Islam pun pergi juga. Pergi tak ambil iktibar. Di sinilah bila sahabat-sahabat Nabi ikut Nabi pergi ke Tabuk. Dalam perjalanan ke Tabuk, mereka lalu di Madain Saleh. Lalu di negeri kaum Nabi Saleh. Nabi kata, kalau lalu di sini menangis, takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala. Lalu dia beritahu, wahai Rasulullah, kami ambil air telaga dia. Kami ambil air telaga dia, buat uli gandum, nak buat roti untuk makan. Rasulullah kata, jangan makan. Jangan makan. Roti itu beri makan unta. Cuahkan air itu. Beri makan unta roti, jangan makan. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita pergi ambil obat, air tawar pula. Pergi ke laut mati, ambil obat. Nabi kata ini negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Carilah obat lain, jangan ambil obat tepat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada pula kempen suruh pelancong pergi ramai-ramai di situ. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang yang kafir itu sentiasa di dalam membohongi, terus menerus membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Padahal mereka tahu Nabi ini benar, tak pernah bohong daripada kecil sampai tua, dilantik menjadi rasul. Tak pernah bohong. Mereka membohongi Nabi, membohongi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah di belakang mereka melingkungi dengan sentiasa untuk menghukum mereka bila-bila masa saja. Dibandingkan dengan di belakang. Belakang ni kita tak sedar. Sedar mai ikut belakang. Kalau mai ikut depan pun tak nak buat apa juga. Allah Ta'ala sebut min waraihim, di belakang mereka, muhit, mengelilingi belakang mereka. Tak sedar mari. Sedar mati. Balik-balik mati tak sedar. Laksana mari di belakang. Dah, ikut depan tak nampak, mari ikut belakang. Tak sedar, sedar dibinasakan. Menerima hukum Allah Ta'ala dari belakang mereka. Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka buat depan belakang. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala hukum dalam keadaan mereka tak sedar, galik leka. Bal huwa Quranun Majid. Bahkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mereka bohongi itu Quran, ialah Quran, kitab yang diwahyukan, yang boleh dibaca dengan hebat. Kitab yang diwahyukan kepada Nabi SAW yang dibaca dengan hebat, bukan syair, bukan pidato, bukan karangan manusia. Ini adalah firman Allah Ta'ala yang sangat besar, yang sangat hebat. Dikaji oleh mereka yang ahli dalam segala bidang ilmu. Bila kaji dengan ikhlas, dapati ini bukan cakap manusia, ini firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dalam keadaan buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis kerana tak ada sekolah, tak ada tempat mengaji di Mekah, yang jauh daripada tamadun. Allah Ta'ala jadikan Nabi hidup dalam masyarakat yang tak tahu baca, tak tahu menulis, tak ada tempat belajar. Nabi yang dilahirkan dalam ingatan yang kuat, akhlak yang mulia, diturunkan wahyi, ingat tu wahyi ini, dan dibaca, ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi melantik beberapa orang sahabat yang tahu menulis wahyi yang diturunkan, dan mereka dapat membezakan di antara wahyi dan sabda Nabi SAW. Hak ni wahyi daripada Allah, hak ni ucapan Nabi sendiri, mereka boleh beza. Kerana wahyi sangat hebat penyusunan ayatnya, sehingga pemimpin-pemimpin musyrikin yang ahli dalam ilmu bahasa Arab bila mendengar Quran yang dibaca tergamam. Ini bukan cakap manusia, ini bukan cakap manusia, bukan sebarangan. Ada mereka yang ikhlas terus beriman, mereka yang tak ikhlas reka bukan-bukan, kata sahih lah, ini sahih. Lalu orang yang tahu ilmu sahih, yang tahu ilmu bomo, dengar Nabi baca, ini bukan sahih, ini bukan sahih, ini bukan bomo, ini bukan. Ini adalah kata-kata Allah Ta'ala.
Sehingga hari ini pun termasuk orang-orang Kristian, orang Yahudi yang mengkaji agama. Muhammad Asad, asal dia seorang Yahudi daripada Austria. Dia sudah meninggal dunia dah, masuk Islam awal abad yang lalu. Seorang Yahudi yang membuat kajian. Hanya alhaakumut takatsur hatta zultum al-maqabir. Dengan membaca alhaakumut takatsur, di mana ayat ini menjadi jawapan kepada soalan yang tidak boleh dijawab oleh komunis, tak boleh dijawab oleh kapitalis, tak boleh dijawab oleh apa sahaja, dijawab oleh Al-Quranul Karim. Muhammad bin Asad yang mengkaji dengan mendalam, berbincang dengan isteri dia yang juga ilmuwan, bincang dengan isteri dia, bincang akhirnya ini adalah cakap firman Allah Ta'ala sungguh, dan dia masuk Islam. Dan yang terakhir, beberapa tahun yang lalu, seorang pengembang agama Kristian perempuan daripada Kanada yang ditugaskan untuk mengembangkan agama Kristian. Dia baca terjemahan Quran, dia baca Bible, baca Injil, baca Quran. Dia banding dua ni, dia dapati Injil ni hak manusia reka, hak manusia buat. Baca Quran, dia ini bukan manusia buat, bukan manusia buat. Lalu dia menyatakan hasrat dia nak masuk Islam. Berdebat dengan padri, padri tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Memang Quran adalah firman Allah. Orang yang tahu sungguh bahasa Arab, orang tak tahu bahasa Arab pun baca terjemahan dia, kaji dari segi ilmu, dia dapati ini adalah firman Allah. Ahli-ahli sains yang membuat kajian, sama ada kajian diri manusia, tubuh manusia, yang mengkaji dari segi binatang, yang mengkaji pokok, yang mengkaji angkasa lepas, bintang-bintang, baca ayat Quran, mereka buat kajian tiap-tiap ayat yang berkait dengan makhluk, dibuat kajian, didapati jawapan Al-Quran adalah benar. Kalau sekiranya dibuat kajian, Quran kata lain, dia buat kajian lain. Dia kata Quran tak betul, dia kaji, akhirnya dapati Quran betul. Menandakan Quran adalah kitab Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala sungguh majid, yang sangat besar, yang sangat mulia, yang tidak terhingga kehebatannya. Fi lauhin mahfuz, yang dipelihara oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni asalnya ialah tempat dicatat segala perkara yang berlaku di dalam alam ini, dicatat di Lauh Mahfuz. Besarnya Lauh Mahfuz tak tahulah, semua perkara kumaan yang halus pun dicatat di situ. Semua dicatat di situ belaka. Di situlah disebut dalam Quran, kalimah Allah ni kalau dicatat nasai kering semua air laut yang ada, kering. Air laut yang ada ditambah lagi laut yang berbilang-bilang ini, kering lagi, tak habis kalimah Allah Ta'ala. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Quran dipelihara oleh Allah di Lauh Mahfuz, dan dipelihara oleh Allah di alam dunia. Quran tak boleh dipindah, tak boleh diubah, tak boleh direka, tak boleh. Orang cuba nak reka Quran, cuba nak pindah Quran, cuba nak ubah, nak buat macam kitab-kitab Nabi-Nabi zaman dulu, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala memelihara Al-Quran ini, yang dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jaga Quran, tak boleh seleweng sekali. Kalau ada orang cuba nak seleweng, orang tu tersungkur. Quran tak ada apa-apa. Oleh kerana itu kita kena ikut Quran, tak boleh ikut yang lain. Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia. Bila dunia nak kiamat, ulama-ulama dimatikan semuanya. Segala yang ingat satu kalimah pun dilupakan semuanya. Quran diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada lagi orang Islam, tak ada orang beriman, tak ada orang semayang, tak ada orang menyebut Allah. Di masa itulah berlakunya dunia dimusnahkan semuanya. Quran masih ada lagi di hadapan kita, menunjukkan kita kerjalah ikut Quran ni. Ada orang tu nak kiamat dah, duduk saja tunggu di rumah. Itu tak betul. Tak betul. Selagi Quran ni ada, kita kena ikut Quran ni. Wallahu a'lam.